Hai, selamat datang semua. Anda sedang bersama dengan saya, Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Anda sedang menonton weekly trading class, iaitu musim yang kedua ataupun siri yang kedua. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang satu perkara asas dalam analisa teknikal, analisa teknikal yang kita beri nama sebagai trend line ataupun garisan trend. Walaupun ianya adalah satu perkara asas, tetapi jika anda mampu untuk mahir menggunakan garisan trend ini, anda mampu untuk memperolehi ataupun mendapatkan sesuatu daripadanya. Alright, sebelum kita bermula, saya nak check dahulu sama ada anda boleh mendengar dan melihat saya dengan jelas ataupun tidak. Kalau anda boleh mendengar dan melihat saya secara jelas, tolong angkat tangan, boleh raise hand ataupun letakkan di ruangan komen bahawa anda mendengar saya dengan jelas. Alright. So, terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kali ini. Alright, selamat datang semua sekali lagi. Saya perlukan respon daripada anda untuk mengetahui sama ada audio dan visual saya kedengaran secara jelas. Right, terima kasih Mr. Aris Azman kita daripada Kota Baru Kelantan. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus ke segmen kita pada kali ini. Ya, kita akan belajar tentang garisan trend. Ya, anda sedang menonton sekali lagi adalah weekly trading class ataupun kelas dagangan mingguan Fullerton Markets. Alright. So, apa dia trend line ataupun apa dia garisan trend ini? Trend line adalah satu perkakasan ataupun tools yang boleh membantu kita di dalam dagangan kita untuk menentukan trend. So, kita akan tengok lebih lanjut selepas ini apa yang dimaksudkan dengan trend line ini, alright? Okay, so pertama-pertama kalinya adalah bila bercakap tentang trend line ini, kita sebenarnya bercakap tentang menggariskan trend line. Sebab kita tahu bila ada garisan trend, bermaksud kita bermain dengan garisan. So, bila bermain dengan garisan, kita sepatutnya kena tahu bagaimana untuk kita melukis garisan itu, right? So, untuk uptrend ataupun trend menaik, bagaimana kita nak lukis dia punya garisan adalah dengan menggariskan garisan menyengitnya tu, garisan menyengit ataupun trend line itu, kita ambil trend line tu, kita gariskan di kawasan-kawasan support. Kalau anda semua boleh lihat dekat contoh yang saya berikan dekat dalam gambar rajah ini, kita tengok garisan itu kita plotkan dia, kita tarik dia daripada satu support ke satu support yang lain. Alright. So dekat situ dia akan membentuk satu garisan trend. Dia mesti cecah dekat support-support. Kalau macam kelas yang sebelum ini, saya ada bagi tahu ataupun saya ada ajarkan tentang macam mana kita nak lihat kawasan support dan resistance kan. So ini adalah kita gariskan di kawasan support. Kita ambil 2 point. 2 point. Sekurang-kurangnya dalam trend line kita perlu ada 2 point yang bersentuhan. So kita kena gariskan trend line itu dan menyentuh 2 point support. Contohnya satu dekat sini, satu dekat sini. Yang ini tak sentuh, ni sentuh sikit. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 point yang kita sentuh dekat sini. Itu pun dah cukup banyak. Untuk menjadikan syarat trend line itu, untuk kita gariskan trend line itu, untuk cukupkan syarat dia adalah kita perlu sentuh 2 point support. Right? So kita gariskan trend line. Tak apa, yang ini kejap lagi kita akan belajar macam mana kita nak tarik trend line tu, right? So ini hanyalah teori. So untuk uptrend, kita gariskan kita punya trend line di bahagian support kat belah bawah. Right? So ini contohnya, saya tunjukkan tadi ada 5, sebenarnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 support levels. So kita gariskan trend line itu kena pada support levels yang saya katakan tadi, minimum 2 point. So, untuk anda dapatkan satu garisan trend line, ianya harus at least sekurang-kurangnya 2 point support disentuh oleh garisan trend line. Okay? Boleh. So untuk downtrend pula dia sebaliknya, right? Kalau tadi kita marking dekat kita punya support level, untuk downtrend kita marking dia ataupun kita tandakan kita punya garisan trend line tu di resistance.
di resisten. So kalau kita tengok dekat sini ada beberapa resisten yang berjaya disentuh oleh trend line kita. Baik 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Right? So di situ ada trend line. So dekat sini breakout. Sekejap lagi kita tengok macam mana nak trade breakout dan sebagainya. Right? Untuk downtrend sama juga prinsip dia macam uptrend tadi. Cuma garisan untuk downtrend ini dia duduk dekat atas sebab kita kena cari point-point apa? Point-point resistance. Right? So kita cari point-point resistance, kita tarik kita punya garisan dan pastikan ianya menyentuh sekurang-kurangnya 2 point ataupun 2 level resistance yang ada dekat dalam chart kita. Right? So ini bagaimana point-point ataupun resistance level itu disentuh oleh trend line yang kita gariskan tadi. Alright, so anda boleh nampak dekat sini ada 1, ada 2, 3, 4. Kalau kita kira pada atas ni pun ini dikira sebagai resistance. Cumanya resistance ke atas ni tak berapa jelas saja. Alright. Alright, so ini adalah bagaimana untuk kita menggaris ataupun melukis garisan trend di dalam trading platform kita, sama ada ianya melalui kita punya MT4 mobile iaitu di telefon pintar kita ataupun melalui aplikasi platform yang ada di dalam laptop. Untuk kali ini saya akan tunjuk kepada anda untuk bagaimana menggunakan ataupun bagaimana untuk melukis trend line di dalam MT4 di dalam laptop. Right? So, ada dua cara bagaimana untuk anda mendapatkan garisan trend ni. Yang pertama, anda boleh pergi ke bahagian insert, kemudian pergi ke lines, kemudian pilih trend line. So, nanti anda boleh cari 2 point yang menunjukkan support ataupun resistance dan kemudian just tarik sahaja dan anda akan mendapatkan trend line yang sebegini. Jangan risau, sekali lagi, kejap lagi kita akan pergi ke MT4 dan tengok secara live bagaimana saya tarik trend line tu. Okay? Cara yang kedua adalah kita ada shortcut dekat sini dah. Kita ada shortcut dekat sini. Ini adalah garisan menekan, ini garisan melintang, yang ini garisan trend. So anda boleh klik saja garisan trend itu. Kemudian sama juga cari point-point ataupun level-level support dan resistance. Kalau uptrend kita cari support, kalau downtrend kita cari resistance dan kemudian kita tarik je. Dan pastikan, sekali lagi pastikan 2 point bersentuhan sekurang-kurangnya. Right. So, next adalah saya nak berikan tips bagaimana untuk anda trade menggunakan trend line ataupun garisan trend. Right, dia ada dua cara untuk kita trade menggunakan trend line. Cara ini sangat asas, paling meluas digunakan. Namun begitu saya harus ingatkan, cara ataupun tips ini bukanlah 100% perfect. Ianya bukanlah sempurna, apa-apa boleh terjadi dalam trading. Cuma ini adalah cara paling mudah untuk kita trade menggunakan trend line. Right. So, cara yang pertama adalah trade the bounce ataupun kita melakukan trade apabila dia melantun. Right. So, kita tahu apabila pasaran berada di dalam keadaan uptrend, kita tahu kita ada beberapa support level dekat bawah, dekat ataupun dekat atas trend line tu. So, kita tahu bila kita gariskan garisan trend line uptrend, kita marking dekat support. Right? So, trade idea dia adalah kita tunggu harga untuk pergi ke trend line itu semula dan kemudian apabila dia bounce ataupun dia reject dekat trend line itu, kita pun masuk buy. So, contoh dekat sini, dia dah bounce yang pertama, dia naik, dia turun, dia bounce, dia naik, sampai dekat sini kita buy, dia sentuh lagi garisan ni kita buy. So trade idea dia begitu sahaja. Kejap lagi kita akan tengok dekat chart yang live bagaimana trade idea ini boleh di-apply ataupun diaplikasikan dekat dalam dagangan anda. Alright. So setiap kali price sentuh trend line yang kita gariskan itu adalah potensi untuk kita melakukan buy. Tapi harus diingat macam saya cakap tadi, itu hanyalah di atas kertas dan hanyalah teori. Garisan trend line itu boleh dipecahkan ataupun ditembusi pada bila-bila masa. Jadi sentiasa letakkan stop loss anda dekat mana? Selalunya kita akan letak stop loss di bawah trend line. Alright? Okay, itu adalah trade the bounce. Untuk buy. Untuk sell sama juga. Bila kita dah gariskan trend line di atas ataupun di atas ataupun mencecah
ke semua support level yang kita ada dekat sini. Trade ideanya adalah apabila harga naik dan mencari trend line itu, kita akan melakukan sell. Kalau tadi kita buy apabila harga pergi ke downtrend punya uptrend punya line, kalau ini adalah kita sell apabila harga pergi mencari ke downtrend line kita. So ini downtrend line. Bila harga turun, lepas tu dia naik balik, dia test kita punya garisan trend tu, so dekat situlah kita akan sell. Sama juga dekat atas ni, bila dia cari je trend line tu, kita sell. Bila dia cari lagi, kita sell. Bila dia cari lagi, kita sell. Alright? Tapi macam saya cakap, bukan 100% sempurna tips ini ataupun strategi ini, ada kalanya dia tidak menjadi. Sebab no one perfect and nothing is perfect in this world. Betul tak? Cakap orang putih pula. Alright. So kita kena letak kita punya stop loss. Kat mana? Di atas kita punya trend line. Tadi kalau untuk buy, kita letak stop loss dekat bawah. Untuk sell, kita letak kita punya stop loss kat atas. Tujuan dia adalah apa? Tujuannya apabila kita punya trend line itu ditembusi atau dipecahkan, kita tidak akan berada di dalam keadaan kerugian yang melampau. Alright? Sebab saya katakan sekali lagi, ini adalah hanya tips dan satu analisa teknikal yang bukan sempurna. Walaupun secara teorinya begitu, tetapi ada masanya dia tidak menyebelahi kita dan dia boleh dipecahkan pada bila-bila masa. Kejap lagi akan kita tengok. Kalau kita tengok kat contoh dekat sini pun kita dah nampak dah ada satu breakout ataupun garisan trendline itu dipecahkan. So andai kata kita sell dekat sini dan kita tak letak stop loss, kita akan berada dalam kerugian yang sangat banyak. Walaupun dekat sini dia patah balik dan kemudian kita mungkin dah beroleh profit dekat sini, tapi kalau kita masih tak exit lagi dekat sini dan kita duduk dalam keadaan yang sangat berisiko, kemudian harga naik lagi tinggi, naik tinggi, naik tinggi. Right? So sentiasa letakkan stop loss apabila anda menggunakan trading idea ataupun tips yang sebelum. Right? So, yang cara kedua adalah anda menggunakan trade the break ataupun lebih dikenali sebagai apabila kita punya candlestick tu ataupun harga tu pecah kita punya trend line. Untuk downtrend, kita ada garisan downtrend dekat atas. Bila price pecah garisan ke atas itu, itulah masa untuk kita melakukan buy. So, kalau anda tengok dekat gambar yang saya beri contoh dekat dalam slide saya ni, kita ada downtrend line dekat sini, kita ada support, kita ada resistance sini, resistance sini, resistance sini. Sampai dekat sini dia pecah. Bila dia pecah je trend line itu, bermaksud itu adalah peluang untuk kita melakukan buy. Alright? So sama juga untuk sell. Bila kita ada satu strong trend line dekat sini, dia ada support sini, support sini, support sini. Tetapi bila sampai dekat sini, dia pecah ke bawah. Jadi itu adalah peluang untuk kita melakukan sell. Alright, itu adalah peluang untuk sell. Bila kita nak sell, tunggu candle itu break ataupun tembus garisan trend line tu. Kalau kita tengok daripada yang belakang ni, tak ada candle ataupun tak ada candle pun yang berjaya pecahkan trend line tu. Kalau dekat sini tengok dia bounce, kat sini pun dia bounce. Tapi ada satu candle kat sini, tiba-tiba dia pecah. So itu menandakan uptrend itu sudah tidak valid dan ianya menandakan ataupun beri isyarat kepada kita untuk melakukan sell. Sangat mudah, tapi again saya cakap ini hanyalah teori di atas kertas sahaja, apa-apa pun boleh terjadi. Kadang-kadang dia boleh break dekat bawah ni, kemudian kita sell, dia naik atas, dia naik lagi tinggi. Right? So ada macam-macam kemungkinan. So berhati-hati, sentiasa pasang anda punya stop loss. Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kelas kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.